أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan taufik dan hidayahnya. Maka pada malam ini sekali lagi dapat kita berkumpul, kita berhimpun dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dalam hati kita sifat takwa kepadanya. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti biasa kita akan mulakan pengajian kita dengan bicara tentang solat berjemaah. Itu pada malam ni kita nak bicarakan tentang iman terlupa atau tersalah dalam solat. Jadi sebabkan iman itu manusia seperti kita, maka kadang-kali ataupun ada setengah tempat seringkali berlaku iman itu tersalah ataupun terlupa di dalam solat. Maka jika iman tersalah ataupun terlupa dalam mana-mana perbuatan solat, ia tidak membatalkan solat iman tersebut. Maka kita kena ingat, iman tersalah, solat iman tidak batal. Tak ada masalah bagi iman. Dia tersalah, bukan sengaja. Dia tersalah. Sama ada tersalah rakaat, sepatutnya solat 3 rakaat, imam buat 4 rakaat. Ataupun sepatutnya solat 4 rakaat, imam buat 3 rakaat. Maka iman tersalah, maka solat iman tidak batal. Ikatan para makmum dengan imannya belum lagi putus. Maka bila iman tersalah, walaupun iman salah, kita masih ada hubungan dengan dia, dengan imam tu. Bukan maksudnya bila imam tersalah, oh kita tak boleh ikut imam tu. Tak. Imam tu salah, kita masih boleh ikut dia dan kita masih ada hubungan dengan dia. Sama juga di luar solat. Kalau imam di kita lantik tu salah, takkanlah dalam tubuh badan imam tu kita kata tak ada sikit pun salah, sedangkan imam tu manusia biasa. Ada salah imam, saya pun ada salah. Tapi takkan salah imam tu, salah yang kecil-kecil kita tak nak ikut dia. Ustaz tu salah sikit-sikit kita tak nak ikut. Jadi salah, maksudnya ada Sayyidina Muhammad, imam salah dalam solat, kita masih boleh ikut dia dan kita masih ada hubungan dengannya. Perbuatan iman sewaktu terlupa itu tidak dianggap menambah ataupun mengurangi rukun-rukun solat dengan sengaja. Dalam hadis Nabi SAW, Innallaha wada'a ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah tidak mengambil kira sesuatu ibadah sebagai suatu kesalahan daripada umatku pada perbuatan yang tersalah, terlupa dan apa-apa yang terpaksa, apa-apa yang dipaksa melakukannya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, Nabi kata Allah tidak kira di atas umat Nabi setiap perbuatan yang tersalah ataupun terlupa ataupun dipaksa. Dalam solat kita tersalah, tidak dikira. Luar solat kita tersalah ataupun terlupa, kita terlupa untuk solat. Biasa kita solat awal waktu, ada satu hari kita ada urusan, maka kita solat lewat waktu, lewat sedikit, maka hari itu kita lupa untuk solat, maka kita tidak dikira dosa dan tidak dikira salah, kerana Allah tidak mengira umat Nabi yang terlupa ataupun tersalah, melainkan sengaja. Sengaja lain. Dan umat yang dipaksa, kita dipaksa untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, maka puasa kita tidak rosak. Kita dipaksa untuk menceraikan isteri kita, maka cerai ataupun talak kita tak jatuh. Kita dipaksa untuk keluar daripada Islam. Kalau kamu tak keluar daripada Islam, maka kami akan bunuh kamu, kata mereka. Mereka letak pisau di leher ataupun letak pisau di kepala, maka kita kata, aku ikut kamu. Sedangkan hati kita masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka waktu tu kita terpaksa, maka kita tidak dikira terkeluar daripada Islam. Seperti mana berlaku dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Ammar, tak silap saya, Ammar. Kan? Dia 3 orang. Ibunya Sumayyah, ayahnya nama Yasir,
Kemudian anak lelakinya nama Ammar. Maka mak dengan ayah dia Yasir dengan Sumayyah mati syahid. Dan orang Quraisy, orang Arab Quraisy suruh keluar daripada agama Islam, yakni keluar daripada mengikut Nabi Muhammad. Tapi Sumayyah rela mati, sanggup dirinya ditikam dengan tombak kerana untuk mempertahankan akidahnya. Ayah dia pun sama, tapi sampai dekat Ammar tadi, dia hati dia masih ada keimanan, tapi dia takut dia dibunuh seperti mak dan ayah dia. Maka dia pun anggap, tak apa, aku ikut seperti kamu kata, beriman dengan Tuhan Al-Lata wal-Uzza. Ammar angguk kepala. Maka orang kafir gelak ketawa. Maka dia pun bebaskan Ammar. Maka Ammar ni dalam hati dia kata, aku ni kafir dah, kufur lah aku. Maka dia pergi jumpa Rasulullah, cerita. Rasulullah kata, kalau di dalam hati kita masih beriman dan waktu tu kita dipaksa, maka kita masih Islam. Begitu maksudnya, agama kita ni terlupa, tersalah ataupun dipaksa, tidak dihukumkan kepada umat Nabi. Maka iman tadi dan solat tadi dia tersalah, terlupa, maka tak rosak solat dia, solatnya sah. Jika imam meninggalkan satu perbuatan fardu solat seperti duduk pada tempat yang sepatutnya berdiri, sepatutnya berdiri imam pergi duduk, atau sepatutnya duduk imam berdiri, salah perbuatan imam tu. Tidak harus bagi makmum untuk mengikutnya, cuma bila orang salah kita tak boleh ikut, tu lah. Maka imam tak disalah, makmum tidak boleh ikut imam tadi. Okey, sekiranya makmum tak boleh ikut imam, sama ada imam ni tinggal kita kata tinggal perbuatan dia waktu tu duduk, ataupun tinggal perbuatan dia waktu tu berdiri, makmum tak boleh ikut. Dengan kata mudah, kalau imam tu salah dalam solat, yakni salah meninggalkan rukun ataupun menambah rukun, maka makmum tidak boleh ikut. Ini kerana makmum wajib mengikut perbuatan solat, sedangkan apa yang dilakukan oleh imam itu bukan daripada jenis perbuatan solat. Kerana yang kita perlu ikut imam, memang dalam solat kita kena ikut imam, tapi selagi mana perbuatan imam tu dalam solat. Kalau perbuatan imam tu luar solat, maka kita tak boleh ikut. Ni dia kata belajar dengan ustaz dia, apa mudahnya solat Jumaat ni, apa yang imam buat kita pun ikut. Maka ada orang buat cerita, ada satu hari dia pergi solat di masjid, tiba-tiba imam keluar daripada masjid. Waktu solat imam keluar daripada masjid, dia ni keluar juga ikut imam. Imam keluar sebab kata wuduk, dia keluar juga. Tu ikut betul imam macam tu. Jadi ikut imam perbuatan dalam solat. Kalau imam buat bukan perbuatan dalam solat, maka kita tidak boleh ikut. Sunat bagi makmum mengingatkan imam yang tersalah atau terlupa dengan cara bertasbih bagi makmum lelaki dan menepuk belakang tangan bagi makmum wanita. Okey, makmum lelaki sunat tegur subhanallah, ramai-ramai subhanallah. Okey, makmum perempuan nak tegur macam mana? Nak dapat pahala sunat, maka tepuk belakang tangan ni macam ni. Okey, orang perempuan ada orang perempuan sunat untuk orang perempuan tegur imam yang tersalah dengan tepukan begini, belakang tapak tangan. Kalau kita sembahyang kan macam ni kan, tepuk, ataupun tangan kanan atas tangan kiri, begitu. Orang perempuan begitu cara dia nak tegur imam salah, ataupun macam ni, ikut yang mudah. Sebab Nabi kata tepuk belakang tangan gini. Kalau tepuk macam ni yang tu nak terima hadiah. Gitu. Jadi tepuk dan solat begini belakang tapak tangan Nabi ajar. Orang perempuan, orang lelaki tak apalah, subhanallah boleh tegur subhanallah. Ada juga ulama kata orang perempuan boleh juga tegur dengan lafaz subhanallah dengan tasbih, tapi dengan syarat yang ada kat situ orang perempuan sahaja dan kanak-kanak, maka boleh tegur.
Ataupun yang ada kat situ mahram dia belaka, suami dia, maksudnya yang ada situ, maksudnya bukan lelaki ajnabi bagi dia. Yang ada situ suaminya, menantu dia, anak lelaki dia. Maka waktu tu orang perempuan boleh tegur dengan lafaz, dengan tasbih subhanallah. Tetapi di masjid begini, ada orang lelaki bukan ajnabi, maka tidak dibenarkan orang perempuan menegur dengan tasbih, tapi tegur dengan tepukan. Ramai-ramai satu saf pakai tepuk. Gitu. Bukan macam tepuk terima hadiah lah, sekali pun cukup dah. Kalau ramai-ramai bunyi kuat dah. Maka orang perempuan tadi tu, kalau dia tegur dengan suara, maka boleh menimbulkan fitnah. Kerana suara perempuan itu tarikan bagi orang lelaki. Fitnah di sini maksudnya bila orang perempuan tegur, dengar suara perempuan, orang lelaki ni jadi lain. Gitu. Terganggu solat. Kena suara sedap pula, subhanallah, sedap sedap. Jadi orang lelaki ni terganggu solat dia. Tu di situ maksudnya fitnah. Kan orang perempuan ni lain, kan? Bukan lain maksudnya orang perempuan ni jangan dengan orang lelaki ni dia seperti magnet, ada tarikan magnet, kan? Orang lelaki dengan perempuan ni dia ada tarikan. Jangan perempuan kata suara je pun tak. Suara orang perempuan pun jadi tarikan orang lelaki. Pakaian orang perempuan pun jadi tarikan orang lelaki. Bau orang perempuan pun jadi tarikan orang lelaki. Suara bau, dia pakai minyak wangi, lalu wangi. Tu tarikan orang lelaki dah. Maka orang perempuan kena ingat diri dia ni fitnah, boleh jadi fitnah. Maka kena jaga dirinya. Sebab tu dalam solat tidak benarkan orang perempuan menegur dengan lafaz subhanallah. Maka begitu. Bisa cerita yang lain nanti jadi masuk cerita lain. Cuma orang perempuan, sebab saya sebut minyak wangi tadi, orang perempuan boleh pakai minyak wangi, tetapi jangan bau kuat. Jangan bau terlalu kuat sehingga orang lelaki boleh bau wangi kita, maka hukumnya haram. Bau sekadar kita je bau. Maksudnya kalau orang duduk situ bau kuat dah tu. Ni orang hari ni orang perempuan bau wangi sangat, maka tak boleh wangi sangat, kerana dia membawa fitnah kepada orang lelaki. Dia duduk kat sana, kat kereta parking, kita duduk sini bau kuat sangat, sebab dia dah lalu kat sini. Jadi tempat yang dia lalu tu ada bau wangi dia. Maka kalau begitu haram bagi orang perempuan memakai minyak wangi. Jadi orang perempuan tu fitnah, kena ingat. Sebab itulah orang perempuan ni dia afdal solat di rumah kerana nak jaga fitnah. Lebih-lebih lagi zaman Rasulullah tak macam kita, tak ada tirai, tak ada lampu. Zaman Rasulullah orang munafik ambil kesempatan malam hari solat malam, isyak, maghrib, subuh, dia tak datang kerana dia menyangka Nabi tak tahu, kerana Nabi tak nampak gelap. Kan ada lampu paksa pelita sikit-sikit. Jadi lagilah fitnah kalau orang perempuan nak datang masjid solat. Boleh berlanggar dengan orang lelaki, orang macam-macam. Tapi hari ni kita panggil fitnah itu sukar untuk berlaku di masjid. Sukar untuk berlaku di masjid. Tetapi tetap orang perempuan ni afdal solat di rumah. Cuma ada majlis ilmu, marilah masjid. Majlis ilmu kena datanglah, sebab majlis ilmu tu wajib belajar. Cuma waktu lain semayang selain daripada maghrib isyak, kita semayang kat rumah lah. Cuma maghrib isyak semayang masjid kerana ada majlis ilmu. Okey, sikit lagi saya nak ambilkan ni. Jika imam meninggalkan bacaan atau melangkau ayat sama ada bacaan Fatihah atau surah, maka tegurannya adalah dengan membaca ayat yang ditinggalkan. Jadi kalau imam tu salah baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, tertinggal satu ayat, maka makmum tak boleh tegur subhanallah, tak boleh gitu. Maka tegur tempat dia salah tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tegur situ, maka imam pun dengar, aku tertinggal ayat. Begitu. Sama juga imam baca surah, dia terlangkar ayat, maka makmum tak boleh tegur subhanallah, tapi makmum kena baca ayat yang imam tertinggal. Kalau imam tertinggal perbuat rukuk, barulah kita tegur dengan subhanallah. Namun istimewa untuk imam yang meninggal rukun qauli, iaitu rukun
qauli membaca surah Al-Fatihah. Okey, istimewa macam mana? Kalau imam tertinggal baca surah Al-Fatihah, rakaat pertama dia ingat baca. Rakaat kedua, imam naik rakaat kedua, dia terus baca surah Wadduha wal-laili idza saja. Contoh. Dia baca surah tu. Al-Fatihah tak ada. Bagaimana kita nak tegur? Kita tak boleh cakap Al-Fatihah. Ramai-ramai cakap Al-Fatihah. Kalau cakap gitu, batal solat kita, makmum. Kerana Al-Fatihah itu bukan termasuk dalam zikir. Solat ni Nabi kata zikir je. Maka kalau kita tegur imam Al-Fatihah, seolah-olah dia nak bagi tahu kalau dia boleh cakap imam Al-Fatihah tertinggal, gitulah. Tapi dia tak boleh cakap, dia fikir dia cakap Al-Fatihah. Tapi walaupun cakap Al-Fatihah, disebabkan Al-Fatihah itu bukan termasuk zikir, batal solat makmum. Maka makmum kena buat macam mana? Tak cukup dengan makmum tegur subhanallah. Kerana kalau makmum tegur subhanallah, imam tak tahu dia salah mana. Imam tak tahu salah kat mana, tak ada salah dia rasa. Jadi makmum kena tegur subhanallah dan kena baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh. Itu imam yang dengar, aku ni tertinggal surah Al-Fatihah. Jadi tak boleh makmum tadi subhanallah Al-Fatihah, subhanallah Al-Fatihah. Jadi batal solat dia. Kerana Al-Fatihah tu, perkataan Al-Fatihah itu bukanlah zikir. Tidak boleh menegur imam dengan kata-kata yang bukan zikir seperti kata Al-Fatihah, kerana ia membatalkan solat disebabkan berkata-kata dengan sengaja, bercakap dalam solat dengan sengaja hukumnya haram dan membatalkan solat. Cakap dalam solat ni hukumnya haram dan membatalkan solat. Bercakap dengan sengaja walaupun hanya dengan satu huruf yang ada makna membatalkan solat. Dalam bahasa Arab, kalau qi, qaf baris bawah, qi membawa maksud perihalalah. Satu huruf qi, tapi dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kata qi tu perihalalah. Jadi orang Arab faham qi perihalalah, maka batal solat walaupun sebut satu huruf. Okey. Bercakap dalam solat lebih 4 patah perkataan membatalkan solat sama ada ia disengajakan atau tidak disengajakan. Okey, sorry tadi. Kalau bercakap satu huruf memberi faham, dua huruf lagi lah tak boleh. Satu huruf pun tak boleh memberi faham, dua huruf pun lagi tak boleh. Okey, bercakap dalam solat lebih 4 patah perkataan. Aku suka makan nasi, 4 perkataan kan. Kerabu, contoh 5 perkataan. Aku suka makan nasi kerabu, 5 patah perkataan. Bercakap dalam solat lebih daripada 4 patah perkataan membatalkan solat sama ada disengajakan atau tidak disengajakan. Dia cakap 4 ataupun lebih, sama ada disengaja ataupun tidak sengaja, maka solatnya batal. Begitu. Tetapi ada orang yang bercakap lebih daripada 4 patah perkataan, tidak batal solat dia. Satu, orang yang lupa. Dia terlupa. Dia pun bercakap dalam solat, maka dimaafkan, solatnya sah. Yang kedua, orang yang melatah. Pocok, mereka kata gitu. Automatik dia meletup ke, bunyi accident kat masjid ni, terkejut dia tu keluar macam-macam lah dia. Jatuh macam-macam keluar. Banyak patah perkataan. Tidak membatalkan solat, dimaafkan kerana dia sakit. Melatah ni maksud sakit. Dan yang ketiga, orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, dia tak tahu hukum bercakap dalam solat ni membatalkan solat, dia bercakap dalam solat. Dia nampak orang jatuh duit, dia kata duit haji jatuh tu. Haji tu nak sedekah, masuk duit dalam ni, waktu sujud keluar duit. Jadi dia baru masuk Islam, dia kata duit haji jatuh tu, banyak tu RM50, dia kata gitu jatuh. Maka solatnya tidak batal kerana dia tak tahu, dia baru masuk Islam. Jadi 3 orang ni cakap lebih daripada 4 patah perkataan, tidak membatalkan solat
Cuma tambahan, ada sedikit tambahan. Ada juga dalam kitab fiqh mengatakan berdehim-dehim dalam solat membatalkan solat. Berdehim yang kuat, berdehim yang kuat, berdehim macam mana? Yang kuat, seperti ehem kuat, ataupun berdehim sikit ni gitu, sikit gitu tak apa. Tapi kalau berdehim kuat gitu, batal solat. Boleh rujuk pandangan mufti wilayah Sarawak pun tulis gitu. Kalau berdehim dengan kuat seperti dua patah perkataan batal solat. Kalau berdehim sikit sekadar sebab tekak kering, kita jadi imam ni tekak kering sebab kita baca kan. Jadi kita berdehim sikit tak apa, sikit gitu tak apa. Tapi kalau gitu batal solat. Kena jaga. Adapun batuk, bersing, apa lagi, menguap tidak membatalkan solat. Cuma macam itu haji tu tanya, menguap jangan bau. Jangan ada bau. Jadi kalau nak menguap, bau tu simpan. Jangan ada bau. Kalau menguap ada bau tu tak boleh lah. Jadi hukumnya makruh. Kita tengah baca Fatihah, orang bagi salam, kita kata Waalaikumsalam. Tengah solat, sengaja kau tak sengaja dulu? Automatik kita jawab Waalaikumsalam. Oh, okey. Solat tidak batal kan? Tadi kata dah terlupa ataupun tak ingat. Okey. Bila kita tambah ayat lain ataupun satu zikir di pertengahan surah Al-Fatihah, maka kena mula balik. Mula balik. Mula balik maksudnya kena start Bismillahirrahmanirrahim semula sampai habis. Tak boleh kita sambung bacaan kita, kerana kita telah baca ayat lain di tengah-tengah antara surah Fatihah itu. Sama juga kita bersing asyam, bersing di solat, kita berkata Alhamdulillah. Maka bila kita kata gitu, dapatlah pahala kita ucap Alhamdulillah, dapatlah pahala kita jawab salam. Tapi kena mula balik surah Al-Fatihah. Tapi kalau kita bersing asyam, ataupun kita sambung balik, tak apa. Sebab bersing tu sekejap, lepas tu kita tak masukkan perkataan lain di tengah-tengah surah Al-Fatihah tadi. Jadi kalau kita bersing asyam, lepas tu kita sambung balik, tak apa. Ataupun batuk sekejap, lepas tu kita sambung balik, tak apa. Jangan bersing, maksudnya jangan putus lama. Yang putus lama tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, asyam bersing. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Boleh baca sampai habis. Gitu. Tapi kalau asyad, dia pun kata Alhamdulillah, dia kena mula balik Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin semula. Kerana adalah ada ayat lain di tengah-tengah surah Al-Fatihah. Putus lama pun tak boleh. Putus lama, contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dia senyap lama baru dia sambung. Tak boleh juga, kena ulang semula. Begitu. Adapun sekejap seperti bersing, batuk yang sekejap, boleh teruskan, kita sambung bacaan yang kita berhenti tadi. Gitu. Jadi ada orang bagi salam, dia jawab salam pula. Orang kata Assalamualaikum warahmatullahi, imam kata Assalamualaikum warahmatullahi, dia makmum Waalaikumsalam. Ada orang gitu kan? Pernah jumpa orang begitu jawab salam dalam solat. Okey. Okey. Baik. Jadi masalah ada Sayyid, patut tegur atau tidak tegur?
Ke macam mana? Okey. Patut tegur ataupun tidak tegur, gitu soalan dia. Okey. Jadi masalah ada Sayyidina Muhammad sama seperti Haji kata tadi, Fatihah itu rukun qauli. Maka kalau imam tu baca salah Al-Fatihah, kita yakin dia salah, maka kita tidak boleh mengikut imam itu. Solat kita tak sah. Maka kena niat mufaraqah. Kalau orang lain semua kata imam ni betul, kita seorang rasa salah, maka kita seorang kena mufaraqah, orang lain biar. Mungkin pada ilmu orang lain betul, tapi pada ilmu kita mungkin kita lagi, maaf nak cakap, lagi fushah bacaan kita daripada imam. Maka kita rasa dia salah, maka tak boleh ikut Al-Fatihah. Okey, kalau surah, imam salah baca surah, kita sah menjadikan dia imam dan solat kita tidak rosak. Cuma pahala kurang sikit lah. Okey, boleh tak perlu tak tegur imam baca salah? Perlu. Imam tertegur, bukan perlu, sunat untuk makmum menegur imam yang tersalah ataupun terlupa. Tapi kita tegur sekadar dia untuk bantu dia saja. Kalau kita tegur dia tak boleh nak teruskan bacaan, tak apalah, kita berhenti dah. Okey, kita berhenti. Cuma imam tu sama ada nak berhenti ataupun tukar surah lain, itu terpulang pada dia. Tapi sunat, tetap sunat bagi kita makmum untuk menegur imam. Menegur tu bukan tegur macam mana, untuk membantu dia lah. Kalau dia macam tadi dia macam mana, dia tak ingat ayat, tak ingat wadduha, ramai wadduha, kita pun sambung wadduha wallaili idza saja, kita tolong dia pun baca wadduha tak boleh sambung juga. Maka tak apalah, tak apalah, biarlah. Sebab kita nak tolong dia sahaja, bukan kita nak sampai dia boleh baca, tak. Gitu. Kita nak tolong dia sahaja. Kalau dia tak boleh baca, terpulang pada dia untuk dia tukar surah lain, ataupun dia nak rokok pun tak ada masalah. Sebab surah ni sunat hayat, sunat yang kecil saja. Kalau imam tak baca, tidak perlu untuk sujud sahwi. Gitu. Jadi kalau imam salah membaca surah, tetap solat kita ni kita dapat pahala, sempurna solat kita, cuma kurang sikit sahaja pahala. Gitu. Jadi kalau imam salah membaca surah, maka jangan makmum mufaraqah. Kalau makmum mufaraqah, hukumnya makruh. Imam salah baca surah, bukan salah baca Fatihah, dia pergi mufaraqah, maka makruh, perbuatan dia itu makruh. Baik. Jadi imam ni kadang-kadang ingat ayat tu, kadang-kadang tak ingat. Biasalah manusia, kadang-kadang ayat tu boleh je baca, tapi ada satu hari tu tiba-tiba tak ingat. Gitu. Biasalah manusia kan. Jadi kita tolong dia sekadar sahaja, sekadar itu sahaja. Kalau dia tak boleh juga, tak apalah. Okey, sedikit kitab sirah, ambil 10 minit. Iaitu tajuk kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 126. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika umur 63 tahun. Ada riwayat kata 64, tapi masyhur 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 63 tahun, dan ada yang mengatakan selain daripada itu, 62 pun ada, 64 pun ada. Tak apalah yang tu. Tapi Rasulullah wafat dalam umur 60 tahun, lebih kurang gitu. Baginda wafat pada hari Isnin. Masya Allah, cantik hari wafat Rasulullah, seperti hari kelahirannya, iaitu hari Isnin. Pada waktu duha 12 Rabiul Awal. Masya Allah, Allah susun cantik Rasulullah ni. Lahir 12 Rabiul Awal hari Isnin, wafat 12 Rabiul Awal hari Isnin juga. Dan Rasulullah sakit selama 4 hari. Ada setengah riwayat kata 13 hari. 13 hari. 13 hari Rasulullah sakit. Tapi kita ni kata 4 hari. Tak apa. Sakit macam mana? Ada riwayat kata sakit Rasulullah ni sakit demam. Panas sejuk badan Rasulullah ni.
Sehingga kan Rasulullah tak tahan, satu masa tu panas sangat, Rasulullah minta orang jerang kepalanya dengan air, sapu dengan air. Maka sakit Rasulullah, ada setengah riwayat mengatakan sakit ni seperti demam, panas sejuk. Kemudian ada riwayat mengatakan sakit Rasulullah ini disebabkan Rasulullah ni memakan makanan yang telah dimasukkan racun oleh seorang perempuan Yahudi, Khaybar gitu. Namanya Zainab, tak ingat Zainab bin apa. Waktu Rasulullah balik daripada peperangan Khaybar, ada satu tempat, orang perempuan waktu tu tentera Islam kita panggil memenangi peperangan tersebut. Ada seorang perempuan Yahudi, dia tolong masak. Jadi waktu dia masak tu, dia letak racun dalam makanan, daging gitulah, daging kambing dan sebagainya, letak racun. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rasulullah dengan sahabat makan. Waktu Rasulullah gigit daging tu, makan, kunyah-kunyah, tiba-tiba ada setengah riwayat kata daging tu berkata, ya Rasulullah, di dalam ini telah dimasukkan racun. Maka Rasulullah keluarkan balik daging tu. Tetapi sahabat, ada setengah sahabat telah makan daging kambing itu, dan waktu itu juga telah meninggal dunia. Maka riwayat mengatakan Rasulullah bagi tahu kepada anaknya Fatimah, aku ini sakit disebabkan aku telah diracun oleh perempuan Yahudi. Yang kedua lah sebab, ada kata sakit demam, yang kedua sakit disebabkan diracun oleh perempuan Yahudi. Wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam kitab ni tak cerita panjang kewafatan Rasulullah. Jadi waktu Rasulullah sakit tu, Rasulullah tanya isteri dia, esok aku kena pergi kat mana? Maksud esok Rasulullah di giliran isteri yang mana? Maka salli ala Sayyidina Muhammad, isteri Rasulullah mengatakan esok giliran di rumah Aisyah. Maka Rasulullah minta tolong sahabat bawa dia pergi rumah Aisyah. Dan di akhir hayat Rasulullah SAW, Rasulullah diriba oleh isterinya Aisyah. Dia datang riba Aisyah. Aisyah pangku dia. Rasulullah kata panas, maka Aisyah sapu kepada Nabi wassalli ala Sayyidina Muhammad. Dan waktu tu Aisyah baca 3 kul. Riwayat kata Allah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas kepada Rasulullah SAW. Ruqiyah, kita panggil Ruqiyah. Orang sakit, kita boleh baca ayat-ayat Quran, dipanggil Ruqiyah, baca doa. Maka wassalli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu Aisyah kata, antara nikmat, kata ya Rasulullah, antara nikmat yang paling besar yang aku dapat ialah aku dapat meriba Rasulullah SAW di atas pahaku ketika dia sakit, dan aku dapat mencampurkan aliuku dan ailiu ketika di hayat akhir Rasulullah SAW. Jadi wassalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah ni sakit, nak mati ni Rasulullah, nak akhir hayat Rasulullah ni Rasulullah sakit. Wassalli ala Sayyidina Muhammad. Jenazah suci baginda dikebumikan pada malam Rabu, meninggal hari Isnin, tapi Rasulullah dikebumikan pada hari Rabu. Jadi Rasulullah ni jasad dia bukan macam orang biasa, jasadnya bau wangi. Jenazahnya lewat sedikit dikebumikan tidak berbau. Kalau kita orang biasa ni berbau badan kita ni, satu hari pun berbau dah. Maka kita tidak boleh melewatkan jenazah yang meninggal dunia, kita tidak boleh melewatkan, kita kena segerakan. Wassalli ala Sayyidina Muhammad. Ini khusus untuk Rasulullah. Rasulullah meninggal hari Isnin, tapi dikebumikan pada hari Rabu. Ketika hampir wafat, baginda memasukkan tangannya ke dalam air di dalam satu bekas sambil mengusap wajahnya dan berdoa, ya Allah, ambil air. Rasulullah ambil air, masuk tangannya, ya Allah, bantulah aku menghadapi sakratul maut.
Kerana nak mati ni sakit. Rasulullah kata orang yang nak mati ni rasa sakit seperti kulitnya disepak, dikopek, dilapah ketika dia masih hidup. Maka sakit sungguh nak mati ni, sehingga kan Rasulullah minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kekasih Allah. Orang yang Allah paling sayang sakit nak mati. Jadi apa lagi kita yang jauh daripada Allah ni, maka pasti kita akan merasakan kesakitan mati itu. Jadi ada setengah riwayat Rasulullah berdoa kepada Allah supaya tidak beri kesakitan yang dia rasa ini kepada umatnya. Maka kalau kita tengok, ada hadis Nabi kata, orang Islam ini, orang mukmin ini, malaikat tarik nyawanya dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Malaikat Salli ala Sayyidina Muhammad, malaikat Israel cabut nyawa kita dengan kasih sayang bagi kita orang yang beriman. Tetapi orang kafir, ataupun orang yang derhaka pada Allah, malaikat sentak nyawa mereka. Kadang-kadang mereka mati dalam keadaan mata mereka tu terbeliak, lidahnya terjelik kerana sakit sakratul maut. Tapi kita orang beriman, kadang-kadang kita tengok meninggal dalam keadaan senyum. Meninggal dalam keadaan senyum orang tu, kerana Allah suruh malaikat tarik dengan kasih sayang. Jenazah baginda dikafankan dengan kain selimut berwarna kekuning-kuningan. Boleh saja kafan jenazah ni dengan kain apa saja, tetapi sunnah afdal dengan kain warna putih. Gitu. Jadi Rasulullah dikafankan dengan kain selimut berwarna kekuning-kuningan. Kain selimut baginda. Tak tahu riwayat ni tak cerita. Sebab Rasulullah ni Salli ala Sayyidina Muhammad, Rasulullah ni tak ada harta. Bukan sebab miskin, tapi bagi hartanya kepada orang lain. Maka setengah daripada Raja Uthmaniyah, dia berserban. Ada orang, ada sirah mengatakan Raja Uthmaniyah, Raja Turki, kebanyakan mereka berserban besar. Kita tengok Raja Turki, Al-Fatih dan sebagainya, kita tengok cerita-cerita, tengok orang Turki ni serban dia besar, dia lilit besar. Ada setengah mengatakan kain serban itulah yang mereka guna untuk mengkafankan jenazah mereka bila mereka mati. Okay, kita ambilkan muka surat ni insya-Allah. Yang kelima, jenazah baginda dikafankan dengan yang keenam, keadaan para sahabat ketika mendengar tentang kewafatan baginda. Yang pertama, Umar Al-Khattab tidak percaya baginda wafat, sehingga memberi amaran untuk memancung kepada sesiapa yang mengatakan baginda telah wafat. Keadaan ini berlaku kerana terlalu sayang dan cinta kepada baginda. Maka bila kita cinta pada seseorang, kadang bila orang mati tu tak boleh nak terima hakikat. Tak boleh nak terima hakikat, tak percaya. Jadi maka Sayyidina Umar, itu berlaku pada Sayyidina Umar. Maka sehingga kan Sayyidina Umar marah kepada orang yang kata Rasulullah telah wafat, dan dia betul-betul nak pacung leher. Nak pacung leher. Siapa kata Rasulullah telah wafat, aku bunuh dia, aku pacung leher dia. Aku semua terdiam dalam kesedihan para sahabat. Maka riwayat kata datanglah Abu Bakar. Abu Bakar datang baca ayat Al-Quran. Dia kata, maksudnya, kalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ini tetap hidup dan tidak akan mati. Tetapi kalau kamu maksudnya macam mana ayat tu, kalau kamu beriman kepada Muhammad ini manusia, dia akan mati. Maka lebih kurang kita maksud ayat tu. Maka Sayyidina Umar tu jatuh dia tengah berdiri, jatuh dalam kesedihan. Jatuh dengan kesedihan, baru dia boleh terima kenyataan yang Rasulullah ini telah wafat. Begitu. Wassalli ala Sayyidina Muhammad. Ali bin Abi Talib diam, tidak berkata. Waktu Umar nak pacung kepada orang, kalau orang kata Rasulullah wafat, Ali pun diam, tak cakap apa, senyap.
sunyi. Gitu. Di antara yang hadir menziarahi jenazah baginda, Abbas bapa saudara Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq adalah yang paling tabah menghadapi saat getih. Orang lain semua sedih, menangis kan. Sayyidina Umar dengan kesedihan dia, Ali dengan kesedihan, Uthman dengan kesedihan. Tapi yang paling tabah nampak Abu Bakar. Sebab tu dia boleh cakap kepada Umar begitu. Tu Abu Bakar ni, sebab tu Rasulullah salli ala Sayyidina Muhammad, para sahabat mengangkat dia jadi khalifah pertama kerana nampak ketokohan dia, nampak dia punya salli ala Sayyidina, karisma dia sebagai seorang pemimpin berbanding dengan sahabat yang lain. Jadi waktu tu yang paling tabah nampak Abu Bakar. Boleh lagi bercakap, boleh lagi nasihat kepada orang, boleh kata sabar, boleh pesan kepada Sayyidina Umar sabar, boleh lagi. Tapi yang lain semua menangis, tak boleh nak tahan kesedihan. Bila ke apa semua menangis. Menangis. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bahkan diceritakan, diriwayatkan, penduduk Madinah ketika kewafatan Rasulullah sunyi, sepi, seperti tidak ada orang di Madinah. Sunyi senyap, seperti tak ada orang. Bandar Madinah ni seperti tak ada orang, sunyi semua, kerana sedihnya mereka dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sambung lagi cerita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Kenapa sembahyang yang kita buat tahu saya bersih dengan okey, batuk bersih. tak terpaksa, tak terpaksa dia nak kau makan seperti pasal itu kita tak buat kalau kita kita ustaz tadi kita batal, kita nak berjemaah tu kita lepas pada jemaah kepada itu semua pada kita lakukan tempat itulah yang saya sekarang tahu saya setiap perbuatan yang tidak disengajakan tidak menjadi kesalahan. Tapi kalau kita betul balik kan. Itulah yang soalan. Okey, baik. Jadi tadi yang saya sebutkan tadi ialah berdehem. Yang batal solat tadi berdehem. Ahem. Kenapa berdehem ni batal solat? Kerana berdehem ni kita boleh kontrol dia. Sebab orang tu berdehem, dia yang nak berdehem. Berbeza dengan batuk, bersin, saya kata tidak membatalkan solat kerana dia tu kita tak boleh nak kawal. Macam bersin, nak bersin-bersin bukan boleh tahan. Ada begitu. Mau keluar juga. Sama batuk, kita nak tahan macam mana? Kalau boleh tahan batuk, tahan. Tapi kalau tak boleh tahan, tidak apa. Solat kita tidak batal. Cuma yang saya kata tadi batal, saya ulang sekali lagi, yang saya kata batal berdehem. Seperti orang imam jadi imam, lepas dia baca surah Al-Fatihah, dia nak baca surah, dia rasa tekuk dia kering, maka dia berdehem gitu, maka batal solatnya, melainkan berdehemnya sedikit, sikit saja berdehem, sekadar nak hilangkan sakit tekuk dia, maka tidak batal solat. Berdehem yang kuat tu sengaja, tak sengaja juga berdehem. Okey. Sengaja tak sengaja benda tu kita boleh kawal ataupun tak boleh. Kalau tak boleh kawal, okey, tak apa. Tapi kalau berdehem tu kita boleh kawal. Kalau bagi saya, kalau berdehem saya boleh kawal. Kalau batuk mungkin tak boleh kawal. Tapi berdehem kita boleh kawal. Kalau bagi saya lah. Tapi kalau tuan rasa berdehem itu tak boleh kawal, mungkin tu penyakit, maka dimaafkan. Begitu. Tapi kalau boleh kawal, kena kawal berdehem ni, jangan kuat kerana boleh membatalkan solat. Tapi jelas dari syariat, batuk, bersin,
menguat tidak membatalkan solat. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadillu wa ja'alna lil muttaqina imama. Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini satu perhimpunan yang diberkati dan perpisahan kami selepas ini satu perpisahan yang dirahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami dalam kesusahan, ya Allah, bantulah ya Allah, permudahkanlah urusannya ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami dan kesakitan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.